Kita ke Sarawak, bumi kenyalang. Sarawak membenarkan pelanggan makan di premis bermula hari ini. Keputusan ini dibuat selepas Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan mengemaskini prosedur operasi standard SOP fasa kedua kawalan pergerakan dalam Pelan Pemulihan Negara. Bagaimanapun, kita nak tahu juga reaksi para pengusaha premis dan masyarakat di sana. Vanessa. Pengusaha premis makanan khasnya menyambut baik kebenaran makan di premis atau dine-in seperti yang diumumkan oleh JPBN Sarawak semalam. Hasil tinjauan pemberita di sekitar Kuching mendapati pengusaha premis makanan tetap mengutamakan pematuhan prosedur operasi standard SOP dan penjagaan kebersihan premis. Justeru, selain mewajibkan pelanggan yang datang mengimbas suhu badan dan kod QR MySejahtera atau merekod kehadiran dalam buku yang telah disediakan, pihaknya turut mengambil langkah pencegahan tambahan bersama penyewa gerai demi keselamatan bersama. Ya, kerana kita tiap-tiap hari sebelum kita berdagang, kita tunggah sidanya duduk dulu supaya jaga kebersihan, jaga SOP. Semualah setiap penyewa-penyewa tu. Jadi kita tunggahnya datang meeting pagi dalam seminggu 2 kali 3 kali supaya dia boleh ikut SOP, jaga kebersihan dirinya, jaga kebersihan, jaga semualah kebersihan semua dijagalah. Sementara itu, salah seorang penyewa gerai yang menjual menu mi Jawa dan sate serta telah beroperasi sejak 5 tahun di premis makanan itu, Rabuyah Bojeng berkata beliau kini lebih yakin untuk bersemuka dengan pelanggan selepas menerima suntikan vaksin pertama COVID-19. Macam kami dah vaksin, kami asal lega. Sebelum kami vaksin memang takut. Manakala pelanggan yang ditemukan turut menekankan kepada aspek SOP setelah hampir 2 bulan tidak dapat menikmati juadah secara dine-in di premis makanan. Alhamdulillah lah kerana telah dapat dibuka premis tempat makan lagi untuk publik dan juga kepada semua yang yang ingin dine in, sila patuhi SOP lah dengan seadanya. Terima kasihlah kepada kerajaan kerana telah membenarkan kita untuk dine in di dalam kedai minum tu lah. Kerana telah sekian lama kita kira tidak dapat keluar, jadi itulah peluang kita. Tapi dengan syaratnya kita mesti mengekalkan SOP lah. Semalam, JPBN mengumumkan kebenaran untuk makan di premis di seluruh Sarawak berkuat kuasa hari ini dengan syarat hanya operator termasuk semua pekerja telah menerima sekurang-kurangnya dos pertama vaksin COVID-19. 3 lokasi kawasan sempadan di Batu Lintang Sri Aman perlu diberi perhatian segera oleh pihak penguatkuasa dalam mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti melalui laluan tikus. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Harden Hollis yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang memberitahu 3 tempat tersebut adalah Titikah, Sungai Putong dan Temiang. Datuk Francis menambah beliau mahu 3 lokasi itu diberi perhatian dalam perancangan masa hadapan bagi mengawal sempadan negeri ini, khususnya di bahagian Sri Aman. Beliau mencadangkan lokasi Sungai Putong dan Temiang perlu dibina pos kawalan kekal untuk memudahkan segala urusan permohonan permit sementara lintas sempadan. Tambahnya, Sarawak perlu membuat persediaan awal untuk memperketat kawalan sempadan susulan negara jiran Indonesia bercadang untuk memindahkan pusat pentadbirannya dari Jakarta ke Kalimantan. Beliau berkata demikian semasa lawatan kerja ke Ibu Pejabat Polis Daerah Sri Aman bagi mendengar sendiri perkembangan semasa aspek keselamatan dan kesejahteraan di daerah Sri Aman. Kunjungan Datuk Francis disambut oleh Ketua Polis Daerah Sri Aman, Deputi Superintenden Bingkok John serta pegawai-pegawai kanan polis. Seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 15 Julai.
Sambutan baik daripada penduduk di Medamit terhadap suntikan vaksin membuktikan tahap kesedaran masyarakat semakin tinggi dan peka menjaga kesihatan. Menurut Ketua Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Medamit Limbang, Dr. Siti Nur Nadihah Muhammad Isa, setakat semalam berbaki 680 orang sahaja yang belum menerima suntikan vaksin bagi dos kedua, sementara bakinya pula akan menerima vaksin mulai esok. Setakat ini di PPV Medamit, kita dah mencapai untuk dos pertama 2,760 lah, dan untuk dos kedua sekarang ongoing. Tapi untuk dos kedua ni setakat hari ini kita dah memberi 2,080 lah untuk dos kedua. So ada baki lagi 680 yang kita bawa ke 3 hari lagi. Yang hari lastnya nanti 17 hari bulan 7 lah. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita RTM di PPV Dewan Medamit Limbang. Tambahnya lagi, bagi penerima vaksin yang tidak dapat hadir kerana masalah kesihatan dan masalah tertentu yang lain, dos vaksin itu akan diberikan kepada orang lain. Masyarakat Islam diingatkan untuk sentiasa mengamalkan norma baru dalam mendepani pandemik COVID-19 yang masih berlarutan. Sehubungan itu, Mufti Negeri Sarawak Sahibus Samahah Datuk Haji Kipli Haji Yassin menyeru masyarakat untuk lebih berdisiplin mengamalkan langkah sewajarnya untuk menangani situasi pandemik ketika ini. Itu antara nasihat beliau menerusi tazkirah beliau dalam Majlis Sarawak Bermunajat Peringkat Negeri Sarawak 2021 di Masjid Jamik Petrajaya Kuching yang turut diadakan di seluruh masjid dan surau seluruh negeri malam tadi. Majlis itu dimulakan dengan solat maghrib, bacaan Yasin dan doa, disusuli solat isyak dan seterusnya solat hajat yang dipimpin oleh Imam Besar Negeri Sarawak Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Hadir sama ialah Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, dan Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha. Projek pembinaan bangunan kelas menggunakan sistem binaan berindustri IBS di Sekolah Kebangsaan SK Tanjung Latap Sibu yang sebelum ini merupakan projek sakit telah pun disambung pembinaannya baru-baru ini dan kini sudah pun hampir siap dibina. Menurut Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, Wong Ching Yong, projek pembinaan bangunan kelas itu dihentikan pada tahun 2018 semasa lawatannya pada November tahun lepas. Wong Ching Yong menjelaskan kontraktor ketika itu gagal melaksanakan projek bangunan terbabit yang merangkumi 6 buah kelas mengikut spesifikasi yang ditetapkan di dalam kontrak perjanjian projek berkenaan. Beliau memberitahu sebelum ini beliau telah memaklumkan mengenai perkembangan tersebut kepada kepimpinan negeri bagi menyelamatkan projek berkenaan dan projek tersebut disambung semula pembinaannya sejak 2 bulan lepas. I'm very happy. Very happy because when I visited this IBS in November, the door cannot be closed. There was no ceiling fans. The lights was not installed yet. So I'm very happy with the progress. Hopefully it can be completed within 1 month from today. Wong Ching Yong yang juga pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Dudung ditemui ketika melawat ke SK Tanjung Latap di Sibu. Beliau berharap projek tersebut dapat diserah untuk mula digunakan secepat mungkin agar pelajar di sekolah itu dapat berpindah ke kelas yang lebih selesa. Sekarang ni memang kita rasa sedih lah sebab bangunan yang dah terlalu uzur, dah sekian lama diguna pakai selama ini dan sememangnya kita menantikan saat untuk kita menggunakan bangunan yang baru inilah. Saya berasa sangat gembira dan banggalah sebab dah sekian lama kami menunggu bangunan yang baru untuk anak murid kami. Selama ini kami memang kekurangan kelas untuk bilik-bilik macam sains, bilik komputer dan kami terpaksa guna mana-mana bilik untuk menampung keperluan sekolah.
Dalam pada itu, Wong Ching Yong memaklumkan kelas di bangunan kayu sedia ada juga mungkin akan diubah suai menjadi dewan serbaguna, namun ia perlu dibaik pulih terlebih dahulu memandangkan bahagian dinding dan lantai bangunan itu telah reput dimakan anai-anai. Katanya kerja-kerja baik pulih sekiranya dilaksanakan perlu merangkumi bahagian bumbung yang bocor. Di Baram, terutama di sesetengah kawasan, situasi banjir hari ini dilaporkan telah surut manakala terdapat lagi beberapa kampung dan sekolah yang masih terjejas akibat banjir. Menerusi laporan yang dikeluarkan oleh Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Zon 6 Miri, Lau Poh Kiong, keadaan banjir di Kampung Long Atip dan Sekolah Kebangsaan SK Long Atip di Ipoh Baram telah surut sepenuhnya. Sementara di SK Long Loyang, banjir mula surut namun perlahan dengan air masih membanjiri hampir keseluruhan kawasan sekolah itu. Beberapa kawasan lagi dengan trend air menaik iaitu SK Benawa, SK Penghulu Bayar Malang, SMK Long Lama, SK Long Laput dan SK Morik. Manakala Kampung Long Bemang dilaporkan trend air menaik dengan paras 0.88 meter dan cuaca mendung setakat pagi tadi. Penduduk telah memindahkan barang ke tingkat atas rumah dan tenaga elektrik juga sudah dimatikan demi keselamatan semua. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa. Kita ke perkembangan seterusnya. 12,541 kes